0300 menangani kempen anti minyak sawit dan 030400 pensijilan minyak sawit mapan Malaysia MSPO dengan peruntukan sebanyak 30 juta. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian mengenai sejauh manakah pensijilan minyak sawit mapan ini diiktiraf dan diterima pakai di peringkat global, serta apakah usaha kementerian dalam menangani isu kempen anti minyak sawit terutamanya dalam kalangan negara-negara Eropah yang mendakwa bahawa industri sawit Malaysia mengakibatkan kemusnahan hutan dan alam sekitar. Datuk Pengerusi, saya ingin memetik satu hantaran di Reuters.com pada 13 Mac yang lepas. PepsiCo Friesland Campina asked supplier to stop buying AAL palm oil. Ini adalah yang kita lihat kempen anti sawit di luar negara. Jadi saya ingin mohon kepada pihak kementerian dengan peruntukan yang pada tahun 2022 diberikan sebanyak 20 juta tetapi diturunkan kepada 10 juta pada tahun ini 2023. Ini amat merunsingkan kerana kempen ini kita belum tahu sama ada ianya berjaya ataupun tidak dan peruntukan telah diturunkan, sedangkan aktiviti untuk boikot minyak sawit di kawasan ataupun di luar negara berterusan. Jadi saya mohon perhatian kepada pihak kementerian untuk mengkaji semula peruntukan yang diturunkan ini dan mohon pihak menteri untuk menambah peruntukan ini bagi kita menguatkan lagi kempen untuk menangani anti minyak sawit di luar negara ini. Tuan Pengerusi, perkara ini amat merunsingkan kerana kita di Malaysia, saya kira melibatkan 500 lebih ribu orang pekebun-kebun kecil termasuk di wilayah Sabah dan Sarawak dan di pedalaman-pedalaman. Ini tidak patut berlaku kerana ianya akan menurunkan harga sawit dan menyekat aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pekebun-pekebun kecil kita di seluruh negara. Selain itu juga saya ingin bertanya apakah manfaat dan kelebihan yang diterima oleh pekebun-pekebun kecil sawit yang menyertai inisiatif pensijilan MSPO ini. Saya juga ingin memohon maklumat daripada kementerian mengenai jumlah peserta yang telah mengikuti dan mempunyai pensijilan MSPO di Parlimen Batang Lupa. Adakah terdapat rancangan oleh kementerian untuk menggalakkan semua pekebun sawit termasuk di Batang Lupa untuk mendapatkan pensijilan ini? Seterusnya saya pergi ke butiran 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Saya ingin bertanya berkenaan apakah usaha serta bantuan yang sedia ada untuk mengurangkan beban pekebun kecil sawit khususnya dalam menghadapi isu peningkatan harga baja dan racun. Industri sawit merupakan sektor pengguna baja dan racun yang terbesar di Malaysia dan pastinya kesan peningkatan harga baja dan racun turut dirasai oleh pekebun kecil sawit seluruh negara. Justru saya ingin mendapatkan maklumat daripada kementerian mengenai apakah mekanisme penyaluran bantuan di bawah kementerian kepada pekebun-pekebun kecil. Tuan Pengerusi, saya juga ingin menyentuh Datuk Pengerusi, saya juga ingin menyentuh butiran 11011 Lembaga Getah Malaysia dan 11300 Lembaga Lada Malaysia. Saya ingin bertanya kepada kementerian mengenai apakah hala tuju dan pelan jangka panjang kementerian untuk memastikan sektor penanaman getah dan lada kekal relevan khususnya dalam usaha untuk menarik minat pekebun kecil untuk terus menanam komoditi getah dan lada. Ini kerana pekebun kecil yang terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkan komoditi getah dan lada ini bagi mengusahakan tanaman yang lebih lumayan seperti kelapa sawit dan jagung bijian. Bagi sektor penanaman getah, saya ingin mengetahui apakah bentuk kolaborasi kerjasama antara Lembaga Getah Malaysia dan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA dalam menepani isu penurunan harga getah dan membantu para pekebun kecil getah di kawasan luar bandar yang tidak mampu bergantung kepada penanaman getah
sebagai sumber pendapatan. Apakah usaha bagi memastikan mekanisme dan proses penyaluran insentif pengeluaran getah yang dinaikkan dari RM2.50 ke RM2.70 baru-baru ini tidak terlalu dibebani dengan pelbagai syarat dan karenah birokrasi supaya ianya dapat terus sampai kepada pekebun kecil di luar bandar. Akhir sekali, Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi, saya juga terpanggil untuk menyentuh mengenai industri lada kerana lada adalah antara produk komoditi utama di Sarawak. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian mengenai apakah program dan bantuan yang akan dilaksanakan di bawah Belanjawan 2023 bagi membangunkan industri lada dan membantu menjana pendapatan pekebun kecil lada di kawasan luar bandar. Sekian, terima kasih. Baik, batang lupa ialah pembahas terakhir. Sekarang saya minta Menteri silakan menggulung. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengutarakan soalan dan pandangan yang berkaitan dengan perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan Komoditi iaitu KPK semasa perbahasan Belanjawan 2023 peringkat jawatan kuasa di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum saya menjawab isu-isu yang diutarakan bagi pihak kementerian, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas perhatian terhadap industri perdagangan dan komoditi negara yang dizahirkan melalui peruntukan-peruntukan yang telah dihaskan dalam Belanjawan 2023 ini. Kementerian menyambut baik pembentangan Belanjawan 2023 yang selaras dengan prinsip madani. Kementerian percaya antara fokus utama yang dititik beratkan dalam Belanjawan 2023 adalah untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan pekebun-pekebun kecil di seluruh negara serta usaha untuk terus memperkasakan sektor perladangan. Tuan Pengerusi, pada tahun 2022 sektor agri komoditi telah menyumbang sebanyak 5.6% kepada keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK menerusi nilai ekspor sebanyak RM207.3 bilion manakala lebihan dagangan sebanyak RM146.5 bilion sekaligus menjadi komponen terpenting dalam ekonomi Malaysia menerusi Belanjawan 2023. Sebanyak RM671 juta telah diperuntukkan kepada KPK. Kini saya akan memberikan penjelasan terhadap isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa ini. Isu kebulihpasaran graduan impak. Merujuk kepada soalan yang berhormat Tanggabatu, berhubung jumlah graduan impak yang telah menamatkan latihan, selain kursus jangka pendek berkaitan sektor agri komoditi, terdapat 3 program Sijil Kemahiran Malaysia iaitu SKM di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK yang ditawarkan oleh Impak. Jumlah pelatih yang terlibat di bawah SKM adalah berjumlah 859 orang iaitu data daripada 2018 sehingga 2022 iaitu kursus Sijil Teknologi Getah STG tahap 3 SKM, kursus Teknologi Pemprosesisan Perabot SKM tahap 2 dan kursus Operasi Mekanisasi Ladang KOML dan tahap 2 dan 3. Daripada jumlah 859 tersebut, seramai 475 graduan telah berjaya memasuki pasaran kerja, manakala bagi graduan ada yang bertukar bidang dan ada juga yang bekerja sendiri termasuk sebagai usahawan. Usaha berterusan akan dilakukan oleh KPK melalui Impak untuk meningkatkan bilangan peserta dalam iaitu bagi program Sijil Teknologi Getah,
kerana kabulih pasaran yang tinggi di sektor ini. Bagi program KOML, dijangka seramai 180 orang peserta akan diambil pada tahun 2023 ini. Kos penerbitan dan pengedaran buku Mari Kenali Sawit. Merujuk kepada Yang Berhormat Seputih mengenai kos penerbitan dan pengedaran buku Mari Kenali Sawit bagi sekolah rendah dan menengah, Kementerian menyambut baik cadangan daripada Yang Berhormat Seputih untuk menjalankan audit dan akan mengambil tindakan sewajarnya dalam perkara ini. Seterusnya, isu peruntukan untuk melawan kempen anti minyak sawit. Kementerian ingin memaklumkan bahawa kos untuk menangani kempen anti sawit terutamanya di EU amat tinggi. Kami ingin memaklumkan bahawa Kementerian telah memohon peruntukan yang lebih daripada RM20 juta pada tahun 2023. Namun yang diluluskan oleh Kementerian Keuangan adalah sebanyak 10 juta sahaja. Dari segi ini kami amat berbesar hati sekiranya Kementerian Keuangan dapatlah memberikan peruntukan yang lebih untuk menangani kempen anti minyak sawit ini. Isu penjelasan berkaitan pertambahan peruntukan mengurus LKTN. Berkenaan persoalan Yang Berhormat Dungun, berkenaan pertambahan peruntukan mengurus LKTN sebanyak RM7 juta daripada RM20 juta kepada RM27 juta, pertambahan melibatkan perbelanjaan sebenar LKTN yang diberikan tanggungjawab baru dalam kawal selia industri tembakau, terutama dalam melisenkan semua pengedar dan peruncit dalam penjualan rokok. Pertambahan juga melibatkan perbelanjaan operasi pejabat seperti pengambilan kaki tangan baru, penggantian aset dan juga perkhidmatan kawalan keselamatan. Sumbangan hiliran sawit di negeri Sabah. Kepada Yang Berhormat Tawau, berkenaan sumbangan hiliran sawit di negeri Sabah, MPOB ketiga ini telah mempunyai pejabat wilayah dan cawangan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Fungsi MPOB termasuklah kawal selia dan juga pembangunan industri sawit di peringkat huluan dan juga hiliran. Namun begitu, KPK sentiasa komited dalam memperkenalkan peranan MPOB dan berpandangan bahawa tiada keperluan untuk menubuhkan majlis atau lembaga sawit minyak sawit khas untuk negeri Sabah buat masa ini kerana dikhawatiri akan melibatkan pertindihan fungsi dan juga peruntukan bagi sektor sawit. Tanya Menteri, Minta maaf, saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu YB sebab banyak lagi saya macam. pertanyaan yang berkaitan dengan tadi. Berkaitan dengan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak tadi. Sikit saja. Sekejap YB. Sekejap Sikit ya. saja. Ya. Teruskan. Satu soalan Nur saja. Lee, saya teruskan ya. Saya teruskan. Teruskan dulu. Sabar ya Pak. Boleh tanya Sabar, ke ya, sabar. Boleh, Kita boleh sama-sama tanya. dari Sabah. Boleh tanya. Kita sama-sama dari Sabah, sabar. Boleh boleh tanya. Okey. MPOB telah mengambil inisiatif dengan mengadakan seminar TOT Transfer of Technology di Sabah pada 12 September 2022 dengan kerjasama beberapa agensi seperti Tourism Sabah, Kementerian Pembangunan dan Perindustrian Sabah dan POIC. Hasil seminar ini beberapa teknologi telah diperbincangkan lanjut seperti makanan ternakan, baja dan pembuatan sabun deterjen daripada produk sawit. Kepada Yang Berhormat Betung, berkenaan projek-projek yang diluluskan di bawah butiran 94000 projek berimpak tinggi industri utama iaitu senarai projek-projek pembangunan yang diluluskan di bawah RP3 RMK ke-12 adalah seperti berikut. Pak Ibi, sebelum lanjut barangkali bagus tanya sedikit ada kaitan POIC pasal Sabah tadi. Minta ampun YB, saya teruskan dulu. Tidak mau jawab soalan. Bagi Yang pandangan pertama, saja. insentif integrasi tanaman dan ternakan dengan sawit iaitu berjumlah kos 48 juta
ataupun peruntukan pada 2023 sebanyak 10 juta. Ya. Projek penyelidikan klinikal menggunakan minyak sawit pula, minyak sawit merah dan petronutrien sawit bagi mengkaji kesan kepada kesihatan, iaitu pada kos yang diberi 30 juta dan juga peruntukan yang diberi pada 2023 2.620 juta, yaitu sebanyak 1.774 juta, yaitu bersamaan dengan 40.99%. Okey, kepada Yang Berhormat Pasir Putih, berkenaan peruntukan butiran 030400 pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia ataupun MSPO yang selari dengan peruntukan yang diberi untuk kempen anti minyak sawit, peruntukan yang diluluskan sebanyak RM30 juta bagi menampung perbelanjaan emolumen 550 pegawai MSPO seluruh negara termasuk tuntutan perjalanan dan lain-lain perbelanjaan operasi pejabat seperti belanja utiliti, sewa dan penyelenggaraan pejabat adalah selari dengan peruntukan yang telah diluluskan di bawah butiran 030300 kempen anti minyak sawit. Seterusnya kepada persoalan Yang Berhormat Si Putih, peruntukan tahun 2023 diluluskan sebanyak RM 77.732 juta bagi butiran Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan RM12.62 juta bagi butiran projek berimpak tinggi industri utama seperti berikut. Jadi ini saya tidak baca semua, nanti kita akan bagilah YB ya. Sebab dia dalam ni nanti lama, banyak masa lagi, masih banyak lagi saya nak baca ya. Okey. Kemudian kita pergi kepada isu EUDR. Kementerian mengucapkan terima kasih di atas sokongan Yang Berhormat Tenggara dalam isu EUDR yang akan memberikan impak yang besar kepada para pekebun kecil agri komoditi. Penghargaan juga dilanjutkan kepada semua pihak yang memberi sokongan kepada kerjaan mengenai isu EUDR ini. Pihak kementerian akan terus memantau perkembangan EUDR dan kepentingan dan kebajikan para pekebun kecil agri komoditi akan dilindungi. Dalam hal ini, pensijilan MSPO mampu membantu industri kecil, industri sawit negara untuk memenuhi keperluan EUDR. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan pekebun kecil daripada Felda, PKPKM, Selkra, DOPPA, Pelkra dan Risda yang telah mewakili 3.2 juta pekebun kecil. Kementerian akan menyusul dan memastikan kemajuan terus-menerus industri sawit dan juga getah kita. Seterusnya menangani kempen anti minyak sawit. Seramai 6 orang yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Seputi, Yang Berhormat Bentung, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Dungun dan Yang Berhormat Arau yang telah membangkitkan mengenai peruntukan yang telah diterima di bawah kod 030300, iaitu program khusus menangani kempen anti minyak sawit. Untuk makluman, kementerian ini telah memohon peruntukan yang sama bagi tahun 2023, namun hanya diluluskan sebanyak RM10 juta. Walau bagaimanapun, kementerian komited untuk melaksana program menggunakan peruntukan yang diterima secara optimum supaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain promosi keluar negara, program dalam negara juga dilaksana kepada pelajar sekolah dan kumpulan pengguna tentang kebaikan sawit Malaysia. Selain itu, kempen ini juga menumpuhkan usaha untuk menembusi pasaran baru seperti di Afrika, Timur Tengah dan Asia Tengah. Pasaran sedia ada seperti ASEAN dan Eropah Timur akan diperkukuh dan juga dipertingkat. Bagi soalan Yang Berhormat Pasir Putih mengenai sama ada MSPO selari dengan kempen anti minyak sawit dan diperkenal ke negara luar, saya ingin memaklumkan bahawa
Persijilan MSPO adalah satu strategi untuk menangani kempen anti minyak sawit. Persijilan MSPO juga diperkenalkan setiap kali misi promosi sawit Malaysia di luar negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih di atas sokongan Yang Berhormat Tenggara yang dalam isu tadi di mana ianya akan memberikan impak besar kepada pekebun kecil. Cadangan audit ke atas kos penerbitan dan pengedaran buku Mari Kenali Sawit Malaysia. Kementerian sekali lagi Yang Berhormat menyambut baik cadangan Yang Berhormat Seputi untuk menjalankan audit bagi meneliti perkara ini. Sektor getah. Sektor getah kita menerima soalan daripada Yang Berhormat Tangga Batu iaitu anjuran penurunan dalam produktiviti pengeluaran getah sebanyak 8.8% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pelbagai faktor diambil kira apabila membuat unjuran seperti keperluan pekerja, input pertanian dan juga jumlah hasil turihan. Antara faktor penurunan produktiviti getah untuk tahun 2023 adalah seperti berikut. Yang pertama, harga getah yang rendah. Kedua, penyakit luruhan daun pastulatioposis. Sorry kalau saya salah sebut ya. Ketiga, kekurangan penuri. Dan keempat, perubahan iklim iaitu jumlah hari menuri semakin berkurang. Yang kedua soalan yang dikemukakan iaitu mengenai penyakit luruhan daun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tangga Batu dan juga Beruas. Untuk makluman Yang Berhormat Tangga Batu dan Yang Berhormat Beruas, penyakit luruhan daun sememangnya memberi kesan kepada penurunan pengeluaran getah sehingga 50%. Sehingga kini LJM telah melaksanakan kawalan di 44 kawasan di seluruh negara dengan keluasan 8.041 hektar. Yang Berhormat Pasir Putih, harga lantai dari RM RM2.50 dan RM tadi saya tanya Beruas berapa bangun. peruntukan. Nak bagi tak bagi? tak bagi. Tak bagi. Saya Dan teruskan maaf, dulu. Saya minta maaf Tak ada banyak-banyak peruntukan. lagi. Ini menteri ini Masa mau Masa ekspres apa ini? masa Dia mau saya dah ekspres. kritikal dah masa saya. Ya, kritikal. Okey? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Okey. Yang Berhormat Pasir Putih. Tidak ada harga station. lantai dari RM2.50 ke RM2.70 telah diumumkan dalam bajet 2023. Sehingga kini kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM448 juta dari September 2015 hingga 2022. Sebanyak 210,000 pekebun kecil mendapat manfaat daripada peruntukan tersebut. Kerajaan akan mempertimbangkan kenaikan harga pengiktifan IPG dari semasa ke semasa namun bergantung kepada kemampuan keuangan kerajaan. Pada tahun 2023 pula sebanyak RM171 juta dan baki terdahulu RM93 juta berjumlah RM264 akan dibelanjakan untuk membiayai perbelanjaan IPG pada tahun ini. Yang Berhormat Tanjung Piai, Koridor Latex Pantai Timur. Jumlah pekebun kecil terlibat adalah seramai 133,408 iaitu pada tahun 2022 yang melibatkan keluasan sebanyak 11,300 hektar. Yang Berhormat Gua Musang, Kebajikan Pekebun Kecil. Pembayaran insentif pengeluaran getah dibuat secara dalam talian iaitu melalui sistem rem niaga ya. Walaupun demikian, KPK dan LJM akan turun padang untuk melihat sendiri jika terdapat isu perlaksanaan seperti dakwaan Yang Berhormat yang dikatakan bahawa pekebun kecil tidak menerima insentif ini. Getah dalam terapan jalan raya Yang Berhormat Pasir Gudang. Kerajaan telah melaksanakan program terapan jalan raya hasil dari teknologi Kaplam, Modified Bitumen iaitu CMB yang telah dibangunkan oleh LJM. Sehingga kini terdapat turapan jalan berasaskan getah
beku sepanjang 270 km di Semenanjung, Malaysia dengan kerjasama JKR, DPKL dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan telah memperuntukkan RM50 juta Boleh cerah untuk sikit? minta maaf ya, saya kritikal dah masa saya. Tak apalah, kita bagi pandangan saja. Minta ampun. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan telah memperuntukkan ke RM50 juta untuk penggunaan kaplam modified bitumen untuk penyelenggaraan jalan di seluruh negara. Nanti Langkah bagi ini cerahan. akan Kita bagi memastikan pandangan saja, bekalan bukan. getah di peringkat huluan dapat dipertinggalkan. Minta maaf yang berhormat. Tak, kita bagi pandangan saja. Saya teruskan ya. Dia tak bagi. Di peringkat ASEAN, minta maaf. Di peringkat ASEAN, Malaysia bersama Thailand dan Indonesia di peringkat internasional Tripartite Rubber Council turut bekerjasama dalam usaha untuk mempertingkatkan penggunaan getah dalam jalan raya. Dah kritikal nih. Ya. Banyak lagi. Ya. Kalau orang dah sakit jantung dah mati dah. Jadi tolong jangan kacau saya. Boleh? Semput dah ni, semput. Okey. Saya relax. Insya-Allah. Tapi jangan kacau saya. Jangan kacau saya. Okey? Apakah kaedah untuk mempertingkatkan hasil pengeluaran lateks dalam negara yang berhormat batu? Okey, ini jawapannya. Insentif pengeluaran lateks berjumlah RM1 bagi penghasilan 1 kilo lateks, 100% kandungan getah kering. Pakebun boleh cerah sikit, Pakebun Yang kecil Mohd. turut diberikan Kita bagi pandangan. RM850 sebagai bantuan input pertanian baja dan racun secara one-off. Diharapkan dengan insentif ini dapat meningkatkan Mohd, bagilah pengeluaran sikit. hasil lateks negara. Minta Bagi maaf peluang ya, lah. saya nak habiskan dulu. Habis dah? Belum. Menteri, saya minta tambah. Boleh Menteri tak? perlukan berapa minit lagi? Lebih kurang 5 minit. Saya bagi 4 minit. Saya minta 5 minit. 4 Bagi minit. 4 minit, bagilah sikit untuk Ya. kita Bagi pencerahan, markah bagi kesian pandangan lah. saja. Silakan. Okey, Terus. terima kasih. 4 minit. Tidak ada Terima kasih. session ini. Terus ya. 180 timba lateks klon ditanam dengan jarak 8 kaki antara pokok. Ini menyebabkan pokok kurus dan hasil lateksnya kurang yang beruas. Ya. Untuk makluman yang berhormat, jarak tanaman yang disurkan bagi timba lateks klon untuk 500 pokok 1 hektar adalah sebanyak 5M kali 4M. Kualiti pokok dan kuantiti hasil juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti topografi dan jenis tanah, pembajaan dan cuaca. Jadi nampaknya yang berhormat pengurusi dan juga yang berhormat yang telah memberikan kita kerjasama tadi, saya tidak sempat untuk menjawab ke semua soalan-soalan yang telah dikemukakan dan kita akan hantar ya. Kita akan mana-mana ada masa lagi bagi kita buat cerahan. lagi yang tidak dapat Cerahan sikit, saya bagi pandangan sikit. Tidak dapat saya bagi jawapan, kita akan hantar secara bertulis. Saya nak buat pengulungan sikit. Jadi minta maaf banyak-banyak, nanti soal lain kali. Okey? Nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Lama lagi. Tuan Pengerusi, saya percaya, ini ucapan penutupan ya. Saya percaya Yang Mohd, kita tadi cerita banyak saya sawit. percaya Kita bagi semua pandangan. isu dan cenangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat dan perbahasan belanjawan 2023 peringkat jawatan kuasa di Dewan Yang Mulia ini yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan juga komoditi telah saya berikan penjelasan. Tapi walau bagaimanapun memang ada lagi jawapan-jawapan yang belum dapat saya berikan dan akan dihantar secara bertulis. Oleh itu, pihak kementerian akan menyusuli isu-isu ini dan mengambil inisiatif yang sewajarnya bagi memastikan industri komoditi negara terus mengekalkan prestasi dan berdaya saing. Terima kasih banyak-banyak. Minta ampun, minta maaf kepada yang nak bertanya. Lain kali saya bagi peluang. Terima kasih. Tuan Pengerusi. Baik. Tuan Pengerusi, saya mohon mencelah sedikit. Boleh? Saya nak mencelah. Dah habislah, duduklah. Saya ingin mohon mencadang atau memberi sedikit teguran kepada pihak-pihak menteri ataupun timbalan menteri. Saya bukan pertama kali dengar perkara ini. Saya datang bawa 40-50 muka surat. Jadi seharusnya menteri atau timbalan menteri dia organize lah. Pilih yang mana dia nak baca atau nak terangkan. Selebihnya saya akan beri jawapan bertulis. Dah 3-4 kali semua macam ni. Bawa 60 line, dia cuba baca dan
tak sekemana. Tunggu Tanjung Karang jadi menteri lah Terima buat kasih. macam tu. Terima kasih. Itu pandangan. Baiklah yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah RM 397 juta untuk kepala B20 anggaran perbelanjaan mengurus 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Maka kepala B20 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P20 anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih bersuara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P20 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kita masuk ke Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kepala bekalan B21 dan Kepala Pembangunan P21 di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dibuka untuk dibahas. Yang berhormat, saya akan membaca nama-nama yang ada di depan saya. Mereka ini telah pun dihantar oleh ketua-ketua WIP. Baik, bermula sebentar lagi dengan Bentung, Beluran, Air Hitam, Pasir Putih, Miri, Kulim, Bandar Baru, Betong, Sek, Muar, Sungai Besar, Kota Melaka, Arau, Kalabakan, Tanjung Karang, Bayan Baru, Bagan Serai, Batang Lupar, Rompin, Shah Alam, Bukit Gantang dan Puchong. Untuk itu saya jemput Bentung 5 minit dari sekarang. Silakan Bentung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merujuk kepada Kepala B21 butiran 020400 Perkhidmatan Veterina yang mana fungsinya mengeluarkan ternakan, hasil ternakan dan makanan haiwan. Ini termasuklah bekalan ayam dan telur. Namun jika dirujuk kepada anggaran 2023 hanya ada kenaikan sebanyak RM2,567,200. Pada pandangan saya, kenaikan anggaran ini terlalu kecil memandangkan kita kini berada di dalam krisis keterjaminan makanan yang mana bahan mentah seperti telur dan ayam beberapa kali kurang ataupun terputus bekalannya. Oleh itu, adakah anggaran ini mampu untuk menangani isu keterjaminan makanan di dalam negara kita, terutamanya bekalan telur dan ayam, dan paling penting sekali apabila menjelang musim perayaan? Apakah persediaan yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan tiada masalah terputus atau kurang sewaktu dalam musim perayaan? Dan juga, saya juga ingin bertanya, apakah cara pemilihan mereka yang berminat menggunakan padang ragut dan berapa luaskah kawasan padang ragut yang ada sehingga kini? Kerana saya mendapat banyak permintaan daripada pekebun-pekebun peternak yang ingin memohon padang ragut di kawasan Bentung, namun kerana tiada langsung kekosongan dan sebagainya, bagaimanakah cara daripada pihak veterina memilih pemohon-pemohon ini dan apakah syarat-syaratnya dan adakah proses permohonan ini dibuat secara tahunan dan sebagainya? Yang kedua, P21 butiran 10710 Pembangunan Industri Lembu Kerbau Perdaging. Yang mana kita lihat kenaikan anggaran agak besar dan ketara daripada pembelanjaan sebenar tahun 2021 dan 2022 dan anggaran belanja 2022. Oleh itu, saya ingin bertanya, perincian anggaran ini termasuklah kaedah pengagihan peruntukan dan pemberian AP kepada pengusaha ataupun peternak.
Dan adakah terdapat usaha sama antara kementerian dengan agensi lain untuk mengagihkan peruntukan ini, dan mohon perincikan agensi serta fungsi mereka dalam proses pengagihan peruntukan dan AP jika ada. Dan saya ingin bertanya, apakah syarat yang diperlukan oleh pihak kementerian untuk memohon peruntukan atau bantuan ini? Itu sahaja daripada Bentong. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Beluran. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin terus kepada butiran 10008 unit Agropreneur Muda. Ini merupakan antara program yang telah berjaya untuk mengangkat anak-anak muda berkecimpung di dalam penanaman ataupun pertanian. Dan saban kali kita cuma diuntukkan lebih kurang 20 juta dan tahun depan pun diuntukkan lebih kurang 20 juta. Tetapi saya pasti bahawa ramai pemohon-pemohon yang telah mengumpulkan permohonan overwhelming application, dan setakat 20 juta ini tentu tidak mencukupi. Dan saban kali kita melihat dia dipohon oleh begitu ramai petani-petani yang berkecimpung dalam industri penanaman, terutama di kalangan anak muda. Jadi saya minta agar kementerian usahakan ini untuk menambah peruntukan agar lebih ramai anak-anak muda dapat berkecimpung dalam industri penanaman dan pertanian. Butiran 1003 bahagian security makanan, saya maklum bahawa Mesyuarat Kabinet on Food Security FSCC telah pun meluluskan satu program yang dipanggil sebagai One Stop Quarantine Center OSQC, dan cadangan yang diputuskan di mesyuarat FSCC ini telah diangkat di Kabinet, dan Kabinet telah pun merestui agar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sebelum ini dan Keterjaminan Makanan ketika ini untuk imbak ataupun mencari pelabur bagi mewujudkan satu quarantine center bagi memastikan barang makanan import daripada luar ini terjamin dari segi food safety-nya. Dan ini merupakan satu center yang telah diputuskan melalui FSCC, dan saya ingin update dari kementerian setakat mana update terhadap OSQC yang telah pun diputuskan di FSCC dan juga di Kabinet. Menyentuh tentang butiran 12008 bekalan makanan. Kita lihat sebagian besar daripada peruntukan ini 1.3 bilion ringgit diagihkan kepada pelbagai sektor dan subsektor dalam industri agro makanan. Tetapi terlalu sedikit kita melihat penumpuan yang dibuat oleh kementerian terhadap subsektor penanam sayur. Tidak banyak bantuan yang telah diolah untuk subsektor ini. Subsektor lain dia nampak ketara, subsektor padi, tanaman padi, perikanan, penanam buah-buahan dan sebagainya nampak ketara. Tetapi subsektor penanam sayur, sebenarnya mereka juga terkesan disebabkan oleh COVID. Mereka berhadapan dengan kenaikan kos pengeluaran yang amat ketara, dan saban kali apabila harga sayur di pasaran meningkat, penanam sayur dan pengeluar sayur ini dikecam oleh pengguna. Tetapi kita tidak pernah cuba untuk memahami keadaan yang mereka fahami. Sebab itu kita lihat walaupun terdapat 1.3 bilion ringgit diuntukkan kepada pelbagai sektor dan subsektor dalam pengeluaran bekalan makanan ini, tetapi subsektor penanam sayur agak tertinggal dari segi penumpuan yang dibeli oleh kementerian. Saya ingin agar lebih banyak program diuntukkan kepada subsektor penanam sayur. LKIM yang berhormat pengerusi, ada beberapa projek yang telah pun diluluskan oleh kementerian di bawah LKIM di kawasan saya sebelum pilihan raya yang lalu. Hasrat LKIM untuk mewujudkan jeti pendaratan, kilang ais di Pekan Beluran, kilang ais di Pekan Daerah Kecil Paitan, dan beberapa lagi infrastruktur, termasuk permohonan lebih kurang 100 orang nelayan, permohonan tambahan bagi mendapatkan bantuan sara hidup yang telah pun diproses sebelum pilihan raya. Saya ingin tahu apa updates terhadap beberapa kelulusan yang telah dibuat oleh kementerian melalui LKM di kawasan saya.
Jangan kerana saya sekarang berada di sebelah sini, saudara Timbalan Menteri yang berada sebelah sana menyaksikan semua projek-projek yang telah pun diluluskan oleh kementerian. Jadi saya minta update dan kepastian agar projek-projek yang telah pun diluluskan oleh LKM agar dapat dilaksanakan oleh kementerian dalam masa yang terdekat. Exactly. Terima kasih. Terima kasih, Beluran. Saya jemput Air Hitam. Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya terus pada butiran 020400 Perkhidmatan Veterina dan juga 020600 Makis. Berkenaan dengan isu bekalan telur lagi, pada 1 Mac yang lalu, Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan sejumlah 1.28 bilion ringgit untuk meneruskan subsidi pada tahun ini sehingga 30 hari bulan Jun 2023 demi memastikan bekalan telur ayam di dalam negara kekal stabil. Namun, persoalan saya ialah adakah subsidi ini akan terus dikekalkan selepas itu atau sebaliknya. Saya nak tahu sama ada dalam bajet ini 1.28 bilion secara eksplisit masuk dalam bajet ataupun akan dimasukkan dalam bajet tambahan. Itu pertama. Apakah cara penyelesaian selepas 30 Jun? Diapungkan harga atau bagaimana kita nak memastikan rakyat tidak dibebankan? Dan untuk subsidi 1.8 bilion ringgit yang digunakan untuk tahun lalu, adakah ianya telah dibayar kepada penternak? Ramai penternak yang datang mengadu mengatakan mereka masih menunggu pembayaran subsidi untuk Julai hingga Disember tahun lalu. Apakah punca kelewatan? Seterusnya saya ingin membangkitkan isu yang telah tidak dijawab oleh Yang Berhormat Menteri dan ucapan sebelumnya mengenai keterjaminan kualiti telur yang dibawa masuk dari India. Sejauh manakah telur yang dibawa masuk menepati kualiti yang ditetapkan oleh Makis dan selamat dimakan? Ini satu isu yang sangat relevan. Ada atau tidak telur yang ditolak, dibentikan di pelabuhan yang tidak dibenarkan masuk kerana kualiti tidak mengikut piawaian atau cara pengendalian tidak memuaskan. Ini bukan kegugasaran saya sendiri. Aitam, ini juga dibangkitkan oleh Fomkas. Aitam, sekejap belum lagi. Minta tambahan dulu telur. Sekejap. Ini pada perkara penting. Saya nak berucap di Dewan ini dan saya harap saya tidak akan diugut lagi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi surat pada saya. Ini surat untuk wakil rakyat. Siapa saya yang membuat ucapan di dalam ni terlindung di bawah perlembagaan fasa 63. Saya sebagai seorang Kajian koyak. Okey, ini saya seorang speaker yang bijaksana dan arif. Akan tetapi semalam jam 9.51 pagi saya menerima panggilan daripada seorang insan bernama Deepak yang mendakwa dirinya mewakili JNE Advanced Tax Sdn Bhd yang mengata beliau telah berbincang dengan PMO untuk saya buat satu statement dan kita settle di luar mahkamah. Saya kata apa ni? Saya rasa sekejap. Ini jangan potong statement, saya habiskan dulu. Apa yang berlaku ialah Datuk Speaker, apabila saya kata saya tak sebut nama syarikat kamu, saya tak sebut nama kamu. Dan kenapa dia nak buat? Dia kata, you kena buat satu statement untuk betulkan apa yang dibuat di Parlimen. Saya kata, saya tak sebut nama, you tak sebut syarikat. Apa kena? Saya cuma jadi juru cakap rakyat. Ini masalah bekalan telur. Saya tak ada niat, saya tak ada apa-apa kepentingan sebab saya tak nak tahu siapa dapat. Sebab tu saya sebut nama. Buat kali pertama saya sebut nama. Dan dia kata, saya dah mengarahkan peguam saya pergi mahkamah untuk buat satu writ saman. Ini apa ni? Surat daripada speaker. Ini macam mempelekehkan surat. Institusi parlimen ni, kalau ini kita kena cite the contempt of parliamentary proceeding. Datuk Speaker, saya rasa dalam kes ini kita mana berat. Apa nama PMO ni? Saya pun tak faham apa yang berlaku. Yang Mohamad. Terima kasih Datuk Speaker. Datuk Speaker, ini adalah satu bukan saja unethical tapi intimidation. Kalau kita bersambung bagi orang menggunakan nama PMO atau nama PM macam ni, dia akan bagi kita dalam satu situasi bila semua nanti besok kita bagi orang gunakan nama speaker juga. Jadi saya minta takkan YB Hitam sebagai bukan saja ahli parlimen, sebagai parti presiden, takkan dia tak tahu apa yang betul-betul niat Perdana Menteri dengan pejabat Perdana Menteri?
Terima kasih Yang Berhormat. Ini saya Aitam, boleh bagi jawapan. Aitam, Sekejap, tambahan. saya bagi jawapan dulu sekejap. Pada 22 Januari, hari pertama tahun baru Cina, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang ke Rumah Terbuka. Saya bincang secara khusus tentang telur yang diimport daripada telur. Saya daripada India, saya tak setuju. Perdana Menteri dengar, saya kata kita kena cari satu penyelesaian. Saya rasa ini bukan arahan daripada Perdana Menteri. Ini orang pakai nama BMO ni. Ini yang jadi satu penyakit. Jadi saya rasa dalam kes ini, ia tak sepatutnya berlaku. Saya tidak rela diperkotak-katikkan sebagai bidak-bidak catur pada mana-mana syarikat yang mau saya buat statement. Tak boleh. Sebab saya cuma sebagai juru cakap kepada rakyat. Ini masalah yang penting. Jadi, Datuk Deputi, dalam kes Aitam, ini... boleh? Sikit. Okey, terima kasih. Berkaitan isu telur ini satu isu yang panas lah. Terima kasih Aitan, terima kasih Speaker. Cuma boleh tak masuk dalam ucapan Aitan, apakah nama syarikat yang dapat import telur dari India tersebut dan juga bagaimana cara pemberiannya, sama ada fast track nego ataupun direct nego. Terima kasih Tuan. Saya rasa Menteri dah jawab ni, boleh rujuk balik pada handset. Ini sangat penting. Sebab tu untuk ahli parlimen di sana di sini tetap kita ada satu prinsip. Kita sebagai juru cakap rakyat tak boleh diugut dengan apa cara sekalipun. Yang terakhir sekali, saya nak tanya di bawah butiran 040700 subsidi dan insentif nelayan. Di kawasan saya ada empangan bekuk dengan empangan sembrung. Di kawasan inilah ada nelayan darat. Bukan tangkap di laut, darat, di empangan. Adakah mereka juga boleh menerima insentif sara hidup RM200? Ini saya minta supaya kerajaan pertimbangkan. Selama ini tidak ada. Saya minta supaya mereka ini boleh juga dimasukkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pengerusi. Saya terus masuk kepada 020100 berkenaan dengan pembangunan industri padi. Apa yang ingin saya bangkit di sini iaitulah kalau di sesi yang lepas kita telah memperkenalkan satu program yang besar iaitulah Smart SBB kepada para petani. Dan ternyata hasilnya lebih daripada sekali ganda yang dinikmati oleh para petani dan di sudut kosnya dia dibiayai oleh syarikat-syarikat yang besar di negara kita yang tidak memerlukan kepada bantuan daripada pihak kerajaan. Namun sekarang ini kita tengok Smart SBB ini seolah-olah tidak dipedulikan. Jadi saya harap pihak kerajaan yang ada terimalah secara profesional agenda-agenda yang baik untuk rakyat di mana-mana saja. Kerana kerajaan ini dia silih berganti. Selepas daripada ini, kerajaan lain pula akan naik. Dan insya-Allah kerajaan baru yang akan naik ini, kita akan laksanakan semua agenda-agenda yang baik. Yang kedua berkenaan dengan butiran 020200 pengairan dan saliran pertanian dan saya gabung sekali dengan 020300 di mana saya ingin menyentuh kawasan Pasir Putih Kelantan. Di mana di Pasir Putih Kelantan kita mempunyai satu kawasan yang dikawal selia oleh projek AIDA ataupun projek Kemasin Semerak yang keluasan dia tanaman padi 100 hektar di Belok Gong Laya, 120 hektar di Semerak Barat dan 250 hektar di Bendang Kau dan pada tahun 2016 lagi projek ini diperkenalkan. Apa yang berlaku kalau kita lihat projek Kemasin Semerak ini dalam pemerintahan ataupun kerajaan yang lepas kita telah pun meluluskan plan pembangunan perairan untuk kawasan pertanian dan sebahagian daripadanya telah dilaksana dan soalan saya apakah kerajaan yang ada pada hari ini akan meneruskan projek saliran kepada para petani yang telah diluluskan oleh kerajaan yang lepas. Seterusnya iaitulah 020400 perkhidmatan veterina. Di Pasir Putih Kelantan kita ada kawasan yang terkenal iaitulah kawasan Jera Mengaji.
di sana ada lembu tenusu yang agak ramai yang mengeluarkan susu kepada rakyat di dalam negara kita. Soalan saya, adakah pihak kerajaan bercadang untuk meneruskan satu program iaitulah untuk membina sebuah padang rumput yang bertaraf kita sebut nasional lah, yang besar untuk menampung keperluan penduduk setempat di kawasan ini. Kerana kawasan Jeram Mengaji ini selain daripada ternakan, dia juga menjadi pusat peranginan kepada rakyat, dan minta kepada Menteri